Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada Kumpulan 3 akan membentangkan mengenai gender discrimination in Pakistan. Untuk pengenalan ialah diskriminasi boleh ditafsirkan sebagai melayan individu secara berbeza yang berdasarkan jantina, bangsa, agama, umur atau ciri-ciri yang lain. Diskriminasi juga berlaku dalam peranan jantina, malah intipati diskriminasi adalah perlakuan yang berbeza disebabkan oleh keterikatan sifat jantina, timbul masalah ketidakadilan. Kebanyakan wanita di Pakistan dianggap sebagai suri rumah dengan sedikit pemahaman tentang emosi, sentimen atau kepuasan mereka, lalu menyebabkan status wanita dipandang rendah. Latar belakang diskriminasi gender di Pakistan di mana sebelum pembahagian India, tugas utama wanita Islam khususnya di India adalah menjadi ibu dan suri rumah. Wanita Islam tidak digalakkan untuk melanjutkan pelajaran kerana pendidikan formal dianggap membebankan. Namun, kerana usaha Syed Ahmad Khan dan pemimpin reformis yang lain, bilangan wanita yang dihantar ke sekolah untuk menerima pendidikan melonjak sekitar akhir abad ke-19. Namun, setelah terbentuknya negara Pakistan, status wanita dipandang rendah. Wanita Pakistan menghadapi pelbagai bentuk keganasan atau ancaman setiap hari sama ada di rumah, di tempat kerja maupun di khayalat ramai. Perkara ini telah menyebabkan patriarki berlaku. Patriarki adalah jenis kawalan utama dan sistemik dalam tamadun Asia Selatan terutamanya di Pakistan dan ia ini merupakan sumber utama penindasan wanita. Sistem patriarki kerap berlaku kepada wanita di mana mas kahwin atau pembayaran emas kahwin wanita kepada bakal pengantin lelaki. Dari segi kedudukan wanita dalam masyarakat Pakistan, mereka terus berjuang untuk dianggap setara dalam bidang sosial, politik dan ekonomi. Walaupun pengiktirafan potensi kreatif wanita dan banyak tanggungjawab ekonomi mereka, wanita Pakistan terus menghadapi peminggiran dan penyisihan akibat norma sosial budaya patriarki yang menyekat mereka akses kepada kelebihan kemajuan. Diskriminasi jantina di Pakistan adalah isu yang meluas, yang mana memberi kesan kepada lelaki dan wanita. Walaupun wanita terjejas secara tidak seimbang, namun diskriminasi ini boleh mendatangkan pelbagai masalah pada masa hadapan. Antara diskriminasi yang terdapat di Pakistan terhadap wanita adalah seperti peluang pekerjaan, perandangan dan undang-undang, perwarisan, perkahwinan, harta, pendidikan, gaji serta maruah. Di Pakistan, diskriminasi jantina adalah masalah yang berleluasa yang memberi kesan kepada lelaki dan wanita. Terdapat pelbagai jenis diskriminasi yang telah saya nyatakan di slide tadi. Undang-undang dan prosedur yang mendiskriminasi wanita adalah salah satu lagi bentuk yang mana mereka alami dalam sistem perundangan. Kerajaan telah mengambil tindakan untuk memerangi ketidaksamaan jantina, tetapi banyak lagi yang perlu dilakukan. Masalah ini merupakan masalah diskriminasi jantina Pakistan yang mana sangat rumit dan memerlukan penyelesaian pelbagai rupa. Ini memerlukan pengubahsuaian norma budaya dan sikap masyarakat serta meletakkan undang-undang dan peraturan yang menyokong kesetaraan gender. Dalam bentuk masculinity toxic, di mana lelaki sepatutnya kuat dan tanpa emosi dan di mana mempamerkan kelemahan dianggap sebagai lemah. Diskriminasi jantina juga memberi kesan kepada lelaki. Mengenai penglibatan politik wanita, Pakistan berada di kedudukan ke-158 di dunia. Hanya 3% wanita diwakili dalam Dewan Negara, 7 daripada 217 kerusi. Kerana kekurangan bakat politik, wanita tidak diambil kira sebagai calon. Ketidakadilan gender digalakkan oleh ketidakcekapan kerajaan serta tanggapan patriarki dan feudal. Tahap pendidikan wanita yang rendah dan kurang penglibatan di luar rumah adalah masalah besar dalam masyarakat Pakistan. Persekitaran budaya Pakistan menyekat wanita ke rumah kerana pekerjaan bergaji dilihat sebagai ancaman kepada ego lelaki. Lelaki dilihat pintar dan rajin, manakala wanita dilukis sebagai licik, pengacau dan beban rumah tangga.
Tahap tekanan yang lebih tinggi dan penurunan motivasi di tempat kerja adalah kesan daripada diskriminasi jantina. Wanita yang bekerja sering mengalami gangguan kerana rakan sekerja lelaki mereka melihat mereka sebagai pilihan yang mudah. Majoriti wanita di Pakistan hanya meninggalkan rumah mereka untuk bekerja apabila mereka tidak mempunyai pilihan lain. Mereka tidak berdaya dan terbuka kepada gangguan daripada rakan sekerja dan pengurusan yang mungkin membawa komen yang menyinggung perasaan, memperzenakan mereka, atau dalam kes yang lain yang paling teruk adalah terlibat dalam gangguan seksual. Dalam sistem perundangan, diskriminasi terhadap wanita adalah satu masalah, terutamanya dalam hal-hal harta pusaka dan hak milik. Wanita di Pakistan tertakluk kepada prejudis dalam hal pewarisan dan mempunyai hak harta yang kurang daripada lelaki. Selain itu, dalam situasi penderaan seksual harassment ataupun dalam kata lain gangguan seksual dan penderaan rumah tangga dan keganasan berdasarkan jantina yang lain, wanita sering dinafikan keadilannya. Di Pakistan, diskriminasi jantina banyak dipengaruhi oleh idea kehormatan dan keaiban yang menyatakan bahawa wanita dilihat sebagai cermin kehormatan keluarga dan bahawa perbuatan atau kelakuan mereka mungkin membawa aib kepada keluarga. Ini mengakibatkan mengakibatkan kebebasan wanita ada hadnya untuk berpersatuan, berpakaian dan mobiliti yang selalunya wajar atas dasar menjaga kehormatan keluarga. Lelaki dipengaruhi oleh diskriminasi jantina dengan cara yang berbeza dengan perempuan. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Nama saya Muhammad Afwan Imam bin Muhammad Zain, Gamometik BA 201100712. Khususnya saya ingin membentangkan iaitu berkaitan dengan faktor diskriminasi gender. Antara faktor diskriminasi gender yang berlaku di Pakistan, yang pertama iaitu dari sudut ekonomi, khususnya politik dan sosial. Pertama, berlakunya dari sudut ekonomi yang berasaskan jantina di tempat kerja sektor khidmatan swasta di Pakistan. Sumbangan wanita dalam sektor ekonomi, khususnya pekerjaan, tidak dapat dinafikan telah memberi impak yang besar terhadap pengembangan ekonomi dalam sebuah negara. Pakistan adalah sebuah negara yang kurang maju dan wanita pula yang bekerja terpaksa menghadapi banyak kerumitan dan masalah kerana masyarakat patriarki. Oleh itu, kekurangan wanita adalah disebabkan oleh faktor kuasa dan bukan kerana unsur dominasi lelaki sahaja. Wanita mengalami keburukan seperti gaji yang rendah, sedikit faedah dan keistimewaan prospek kemajuan yang tipis dan juga gangguan seksual di tempat kerja. Yang kedua iaitu politik, yang mana politik merupakan satu faktor utama berlakunya diskriminasi di Pakistan. Pelibatan wanita dalam bidang politik merupakan masalah yang masih menjadi isu penting di berbagai pelosok dunia. Malah di negara yang mempunyai sistem demokrasi yang stabil, isu kedudukan dan politik wanita sentiasa menjadi topik penting dalam setiap pilihan raya umum. Pemetaan politik wanita dan perlindungan hak wanita sentiasa menjadi cabaran di Pakistan. Lebih-lebih lagi, Pakistan adalah sebuah negara yang masih berpegang kepada budaya patriarki yang sangat kuat. Hal ini didorong oleh pelbagai kepentingan, mulai dari sejarah, politik, agama hingga tradisi dalam masyarakat. Lelaki dianggap sebagai pemimpin bagi wanita atau mempunyai kuasa untuk menjadi pemimpin berbanding wanita. Wanita di Pakistan tidak mempunyai peranan dalam pengembangan dasar ekonomi dan sosial mereka. Wanita mempunyai peranan dalam menganggarkan dasar ekonomi dan sosial. Mereka tidak mempunyai banyak peluang untuk memperbaiki atau mengambil bahagian dalam sistem politik. Sistem pemerintahan di Pakistan sendiri didominasikan oleh kaum lelaki. Adalah sangat penting bagi wanita di Pakistan untuk menuntut bahagian kuasa mereka untuk membuat keputusan dalam sistem politik. Yang terakhir iaitu sosial, yang mana sosial yang melibatkan pendidikan pula merupakan satu cara yang paling kritikal dalam memperkasakan wanita dalam pengetahuan, kemahiran dan keyakinan diri yang diperlukan untuk mengambil bahagian sepenuhnya dalam proses pembangunan. Perempuan yang beragama Islam di Pakistan tidak digalakkan untuk mendapat pendidikan kerana pendidikan formal disyaki memberat dan cenderung kepada aliran barat dan berbau kolonial. Kedudukan sosial wanita di Pakistan pada satu ketika yang tidak lama dahulu berada di tahap yang sangat boleh diterima. Sebagai contoh, di ruang awam, wanita yang mengamal pakaian putih harus membeli tiket untuk 3 kerusi
bagi berjalan panjang agar tidak ada lagi duduk bersebelahan dengan mereka. Hubungan di antara suami dan isteri di ruang awam turut menjadi isu dan harus bersifat formal. Bagi golongan kelas menengah dan lebih rendah, suami akan sentiasa berjalan di depan bersama anak lelaki, manakala isteri mengikut mereka di lari belakang bersama anak perempuan. Dari sini kita dapat memerhati bahawa sejak kecil lagi kanak-kanak perempuan di Pakistan tunjuk dan diajar bahawa mereka merupakan golongan yang lebih inferior berbanding daripada kaum lelaki. Sekian, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Nodiana binti Mujin akan membincangkan tentang langkah mengatasi diskriminasi gender. Di Pakistan terdapat jurang jantina yang ketara dalam pencapaian pendidikan di mana kanak-kanak perempuan kurang menghadiri kelas dan lebih cenderung untuk berhenti awal berbanding kanak-kanak lelaki. Ini membawa kepada peratusan buta huruf yang lebih tinggi di kalangan wanita dan kanak-kanak perempuan. Untuk memecahkan kitaran tersebut adalah penting untuk memastikan akses yang sama rata kepada pendidikan untuk kedua-dua jantina. Penyelidikan menunjukkan bahwa kemahiran membaca dan numerasi yang tinggi mempunyai kesan positif terhadap pembangunan ekonomi apabila kedua-dua jantina mempunyai akses yang sama dalam pendidikan. Dengan menyediakan pendidikan yang sama rata kepada kanak-kanak lelaki dan perempuan, kita boleh mengurangkan kadar buta huruf di Pakistan. Seterusnya adalah penting untuk membangunkan dasar yang memperjuangkan hak wanita. Dengan mengubah undang-undang diskriminasi terhadap wanita, seperti hal yang berkaitan tentang hak, harta, dan warisan, serta meningkatkan perlindungan bagi wanita yang menjadi mangsa keganasan. Undang-undang dan amalan diskriminasi di Pakistan terhadap wanita menyebabkan kekurangan akses kepada peluang pekerjaan dan sumber pendapatan serta risiko penderaan dan keganasan yang lebih tinggi. Dengan menghadkan keupayaan wanita untuk melibatkan diri sepenuhnya dalam masyarakat dan ekonomi, ini mengekalkan kitaran kemiskinan dan ketidaksamaan jantina. Dengan memberi peluang kepada wanita untuk hidup lebih bebas dan terhindar daripada keganasan, undang-undang diskriminasi mesti diubah dan diperkukuh. Ini bukan saja dapat membantu meningkatkan hak wanita, ia akan membantu kepada pembangunan ekonomi negara. Seterusnya, melibatkan wanita dalam membuat keputusan adalah penting untuk memastikan bahawa perspektif dan keperluan wanita dipertimbangkan dalam penggubalan dasar dan tabir urus di Pakistan. Ini termasuk memberi peluang kepada wanita untuk mengambil bahagian dalam penggubalan dasar dan meningkatkan bilangan wanita dalam jawatan pembuat keputusan seperti dalam kerajaan, perniagaan, dan organisasi bukan kerajaan. Penyelidikan menunjukkan bahawa wanita kurang diwakili dalam peranan membuat keputusan di Pakistan yang boleh membuat dasar dan pilihan yang tidak mengambil kira keperluan dan perspektif wanita sepenuhnya. Dengan melibatkan lebih ramai wanita dalam proses membuat keputusan, kita boleh mewujudkan dasar yang lebih mencerminkan keperluan dan pandangan semua rakyat. Ini juga boleh memberi manfaat kepada pembangunan keseluruhan negara kerana masyarakat yang lebih egalitarian akan membawa kepada keamanan negara. Akhir sekali adalah penting untuk meningkatkan penyertaan wanita dalam tenaga kerja. Ini boleh dicapai dengan menggalakkan majikan mengambil dan mempromosikan lebih ramai wanita dengan menyediakan latihan dan sokongan untuk wanita yang menceburi bidang bukan tradisional, iaitu seperti dalam sektor perniagaan dan IT. Wanita di Pakistan menghadapi halangan untuk terlibat dalam pekerjaan kerana kekurangan akses dan diskriminasi terhadap pendidikan dan latihan. Dengan menangani masalah ini, kita boleh memecahkan kitaran kemiskinan dan ketidaksamaan jantina
dan menggalakkan tenaga kerja yang lebih produktif dan adil yang menyumbang kepada kemajuan ekonomi di Pakistan. Kesimpulannya, penemuan menunjukkan bahawa kebanyakan individu percaya bahawa ibu bapa lebih menekankan kanak-kanak lelaki berbanding perempuan dan terdapat prasangka dalam bidang pendidikan. Sekiranya kerajaan memberi peluang kepada wanita untuk mengambil bahagian dalam kerja sosial dan aktiviti sosial, mereka akan mendapat bekerja dengan faedah untuk faedah masyarakat dan negara mereka. Dasar dan rancangan yang berkesan untuk menggalakkan pekerjaan wanita dilaksanakan. Terdapat keperluan yang amat penting untuk menangani feminisasi kemiskinan yang berterusan melalui langkah keselamatan sosial, perlindungan dan dengan menegaskan pemilikan seperti tanah, harta benda dan ternakan.